Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syukri selaku pengurusi pengacara majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa imam-imam surau Al-Istiqamah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sifat istiqamah. Hari ini kita jangan surau je istiqamahnya, orang kena lebih pada tu lagi. Saya kata surau tak lari dah, memang dia istiqamah dah. Jadi yang kita nak orang istiqamah, bukan setakat surau istiqamah. Bila kita sebut tentang al-istiqamah, apa dia makna istiqamah itu sendiri? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Yang pertama sekali, orang yang mengakui Rabbuna Allah, Tuhan kami, iaitulah Allah. Bila dia sebut Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, maka bayaran harga pengakuan tadi cukup besar. Tak cukup dengan kata-kata saja, kerana dia ada nilai yang tersendiri, iaitulah Allah Ta'ala akan uji dia. Allah Ta'ala akan tengok hamba dia ni sama ada benar-benar dia mengakui, beriman itu kepada Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas ataupun sebaliknya, wal'iyaz billah. Maka Allah letakkan ke atas mereka tanggungjawab. Apa dia tanggungjawab kita? Iaitu bila kita mengakui dua kalimah syahadah, maka kita perlu melaksanakan tuntutan syahadah itu sendiri, iaitu melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan menjauhkan diri daripada segala larangan Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak laksanakan dua tugas besar, buat, tinggal, maka tugas ini perlu kepada mujahadah. Dia panggil mujahadatun nafsi, lawan nafsu yang tak suka kepada benda baik. Maka pertembungan itu akan berlaku. Kita akan tengok mana golongan yang menang. Menang bisikan malaikat ajak kita mari masjid, alhamdulillah kita ada di sini. Menang ajakkan syaitan supaya jangan mari, maka kita akan tewas. Kerana itu kita semua apabila dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla suatu kebaikan, maka kita kena bersyukur dan kita kena istiqamah. Istiqamah tu mari bila? Setelah kita buat benda baik. Bagaimana kita nak maintain supaya perkara yang baik, kemanisan beribadat, kemanisan beriman itu dapat digilap sentiasa, dan semoga dia tidak luntur dan tidak terpinggir makin hari makin ke tepi, tidak. Maka Allah Ta'ala sebut mastaqam, lepas daripada dia beriman, mereka beristiqamah. Maka istiqamah itu artinya kita maintain, jaga terus duduk di atas landasan kebajikan yang telah kita dapati hasil daripada iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Memang agak berat. Kita kata-kata istiqamah itu sangat berat. Sebab apa? Sebab dia ada cabaran. Orang nak buat baik, ada je cabaran. Tuan-tuan boleh tanda sikit. Lepas ni kita akan tanya, apakah cabaran itu?
cabaran dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala sebut dalam akhir surah. Surah terakhir dalam Quran, surah apa? Surah An-Nas. Itu surah terakhir. Lepas pada tu pusing balik ke Fatihah dah, kan? Minal jinnati wan nas. Gangguan itu melalui dua benda. Sama ada yang ada dalam tubuh kita sendiri, perasaan kita, nafsu kita, kehendak-kehendak yang ada dalam diri, maka itu dipanggil dalaman, pertempuran dalaman. Tak usah kata apa tuan-tuan, kita melalui hari-hari sejuk. Sejuk pak kita ni tak rasa sangat. Kalau orang duduk negara Arab tu, kalau kata sejuk, memang sejuk lah dia. Tak ada baju tebal, tak keluar rumah. Kita sini sejuk sebab hujan. Sambil-sambil sejuk main hujan juga. Sejuk ni bila kita nak ambil wudu, nak mandi, nak keluar rumah, semuanya cabaran-cabaran. Maka bertempur di antara nak pergi tak nak pergi. Itu dalaman. Hak luar pula, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Manusia mana tu? Manusia yang seangkatan dengan jin dari sudut godaan dia supaya kita ni jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mari arahan Allah Azza wa Jalla supaya kita beristiqamah di atas landasan yang benar, agar kita dapat meneruskan kehidupan kita sehingga ke akhir hayat. Maka di saat itu kita akan menerima anugerah yang pertama daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu bila seorang tu nak mati, malaikat mari beritahu, alladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mari bagi bisik dekat telinga mu, jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu orang yang nak mati gembira dia. Kalau boleh cepat-cepat mati. Anak dia duduk keliling ni tak bagi mati lagi ni. Nak. Habis doktor dah panggil. Tak cukup dengan doktor kampung, pakar panggil mari. Cepat, ayah saya dalam keadaan, nak buat apa lagi? Ayah dia nak mati dah. Sebab apa nak mati? Basyiru, malaikat dah beri khabar gembira di manakah tempat duduk kita bila kita mati. Orang ni yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba liqa Allah, mereka suka nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di saat itu. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita tentang istiqamah. Jadi kita kena ambil lah istiqamah tu. Tajuk yang kita nak bincangkan di sini iaitulah masih lagi dalam siri-siri mufsidatul qulub, perkara-perkara yang merusakkan hati. Sebab apa kita kena bincang tentang hati? Sebab hati itu dia panggil mahallun nazar, tempat nilai harga kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang adalah hati, itu dia panggil nilai harga. Kita buat ibadat tak ikhlas, tak ada harga. Kita buat ibadat, na'udzubillah, riak, nak tunjuk pada orang, tak ada harga. Kita buat ibadat kerana sum'ah, nak suruh orang tahu, nak mau suruh orang puji, nak suruh dapat glamour, tak ada faedah. Maka manakah syarat, hati manakah yang akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan nilaian yang cukup? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Apa dia hati sejahtera? Iaitulah sejahtera daripada sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, sejahtera daripada syirik dan perkara-perkara yang boleh mengeluarkan mereka dari Islam. Maka hati yang baik, hati yang ikhlas, cinta kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala,
sayang kepada orang, itu semua hati yang ikhlas, hati yang baik, salim. Satu kumpulan lagi dia panggil hati yang marid, qalbun marid, hati yang sakit. Ada orang duk tanya, ustaz, dia kata mana, apa beza di antara hati sakit dengan sakit hati? Apa beza? Siapa dia boleh bagi perbezaan ni? Mana lebih bahaya, hati sakit dengan sakit hati? Hati sakit, sakit hati lebih bahaya. Sebab kalau hati sakit, bawa ke IJN, doktor boleh tukar, tak hak lain. Sekarang jangan main, bukan kereta yang tukar spare part ni, orang pun boleh tukar juga. Cuma dia tak boleh tukar hati nurani, tak boleh tukar. Kalau boleh tukar, saya ingat ramai orang pergi tukar hati. Anak-anak tak dengar kata, kita pergi tukar ya. Oh, kenapa anak awak dah jadi baik? Dulu tak pergi surau, tak pergi masjid, hari ni depan sah pakai imam. Aku pergi tukar kat dekat pusat hati negara. Macam mana? Oh, senang tak? Tak ada tukar. Tapi kalau sakit hati, khalas, tidak ada ubat dia kecuali balik semula. Kita belajar bagaimana nak mengubati hati. Sebagaimana yang tuan-tuan dulu telah belajar di masjid ini, kita baca kitab penawar bagi hati. Itu di antara puncak, di antara sebab. Kita dah buat perbezaan antara hati sakit dengan sakit hati. Jadi bahayanya sakit hati. Satu lagi perbezaan, ni hak baru timbul ni. Sehari dua ni timbul satu istilah, mana lebih bahaya, selipar hilang di surau, di masjid, ataupun selipar tak ada di masjid. Mana lebih bahaya? Menarik juga kata-kata ni tak? Yang panggil falsafah budak-budak hari ni. Mana lebih bahaya? Selipar hilang, selipar tak ada? Selipar hilang. Selipar hilang boleh beli lain. Yang masalah selipar tak ada di masjid tu bahaya. Selipar pergi ke mana? Semua tempat dia boleh pergi. Pasar malam boleh, pasar borong boleh, masjid tak ada. Jadi kesimpulannya, selipar dia tak ada di masjid lebih bahaya daripada selipar dia hilang di masjid. Sebab kalau selipar hilang di masjid, mana dia pergi? Orang ambil, orang pinjam. Tapi kalau selipar dia tak ada, dia tak mari. Itu dia kata lebih bahaya. Baik para jemaah sekalian, penyakit yang kita nak bincang di sini sampai kepada tajuk hubbur riasah. Hubbu ar-riasah. Cinta suka nak jadi ketua. Suka nak jadi ketua. Pernah satu orang ni cerita nakal lah, dia panggil cerita Johar. Johar ni cerita kelakar zaman orang Arab. Dia ni cerita gila jadi ketua. Orang pergi tanya dia, awak ni kalau masuk dalam syurga biasa, duk neraka jadi ketua, nak syurga ke neraka? Dia kata neraka pun tak apa, boleh jadi ketua. Sebab tu saya kata cerita kelakar ya. Kalau orang waras betul, tak ada orang duk fikir lah gitu tak? Mana boleh masuk dalam neraka dengan syurga, tak sama. Tapi ada orang ni dia minat jadi ketua, kita bagi je ke dia. Maka cinta hubbur riasah penyakit. Kita cuba tengoklah, kalau kita boleh betulkan ataupun hapuskan dalam diri kita sifat yang tak baik ini. Jadi kata di para ulama, di antara perkara yang merusakkan hati seorang itu dan mencalarkan tauhid dia sama mereka itu, dan menyebabkan dia sangat bergantung kepada dunia, meninggalkan akhirat, iaitulah hubbu ar-riasah. Cinta nak jadi ketua, jadi bos. Ini merupakan satu penyakit yang berat, kerana ada orang sanggup beli jawatan, ada orang sanggup membunuh orang lain asalkan dia dapat tempat, ada orang berkelahi dengan kawan, dengan keluarga, dengan habis orang semua lagi. Maka penyakit cinta kepada pangkat kedudukan ni dalam bahasa tasawuf dia panggil asyahwatu al-khafiyah. Tulis dia punya penyakit ni. Penyakit apa? Penyakit syahwat yang tersembunyi. Orang tak nampak, tapi dia punya semangat tu tinggi sangat nak jadi ketua, tinggi sangat nak menjadi ketua. Maka kita mengatakan ini satu perkara yang cukup masalah. Seorang sahabat nama dia Shaddad bin Aus.
tulis nama dia sikit. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat, suatu hari dia selimut dengan kain dia, duduk selimut dengan kain, wabakah, menangis dia, menangis sungguh-sungguh menangis. Sehinggalah sahabat dia mari tanya, ya Shaddad, gelaran dia Abu Ya'la, ya Aba Ya'la, ma yubki, apa sebab tuan menangis? Qal in akhwafa ma akhafu alaikum asyahwah al-khafiyah war-riya az-zahirah. Dia kata, perkara yang aku sangat takut menimpa ke atas kamu, satu penyakit nama dia syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang zahir orang tahu belaka, selesai masalah tu. Nah, pergi kahwin selesai masalah. Tapi syahwat tersembunyi ni ada dalam diri dia, cita-cita besar, mau jadi ketua, jadi bos. War-riya az-zahir, dan penyakit riya, nak tunjuk-tunjuk kepada orang yang zahir. Maka ini di antara penyakit yang berat. Allahu Akbar. Jadi penyakit ini tidak diberi kecuali melalui satu penyakit, nama dia penyakit nak jadi ketua. Maka Al-Imam Abu Daud menafsir kata-kata Shaddad ini dengan syahwah al-khafiyah, iaitulah hubbur riasa, cintakan kepada jawatan. Salah kalau kita ambil jawatan? Kata tak salah. Tetapi yang salahnya apabila kita berebut hak tak layak pun nak juga, itu jadi salah. Jadi kita cuba ambil. Kata di penulis kita As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Siasah syariah ni mana sistem politik pentadbiran dalam Islam. Ulama-ulama dulu dia tulis belaka. Kita jarang kita belajar di masjid-masjid kita ni kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Rasa kena baca juga kita ni, biar masyarakat tahu bagaimana imam-imam. Al-Imam Al-Mawardi yang meninggal tahun 450 contohnya, dia sudah ada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Mana dalam Islam itu sudah ada, ataupun disebut dengan nama As-Siyasah Syar'iyyah, politik secara Islam. Jangan salah pula, orang dengar jauh-jauh dia kata ustaz cakap politik, tak boleh sebut. Sebut dah politik dalam masjid lah. Kalau gitu, kalau kita cakap bab taharah, kita sebut khinzir dalam masjid, kotor tak kotor? Macam mana awak masuk khinzir dalam masjid? Itu lain. Jadi jangan duduk panik sangatlah benda-benda lah gitu. Dalam kitab ini kata apa? Wilayatu amrin nas min a'zami wajibatid din. Wilayah pentadbiran, menyusun atur kehidupan manusia itu di antara kewajipan agama yang besar. Solat itu rukun, tapi ini juga termasuk dalam kewajipan. Sebab apa? Sebab manusia tidak akan dapat keamanan, negara tak boleh berjalan dengan baik, manusia tidak akan dapat benda-benda yang baik dan menolak benda yang buruk kecuali adanya peraturan undang-undang. Kerana itu kita tengok undang-undang macam-macam orang buat hari ini. Benda yang tak ada dalam Quran, undang-undang yang ada dalam Quran banyak. Bab jual beli sebahagian umumnya sudah ada, dalam bab nikah kahwin sudah ada, dalam bab jenayah sudah ada, dalam bab jalan raya ada ke tak dalam Quran? Bab jalan raya ada dalam Quran. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning ada dalam Quran. Tapi ada orang yang pertikai kerajaan. Ini tak ada dalam Quran. Kita boleh langgar aja pergi. Langgar lah kalau berani. Bukan soal 300, soalnya mati. Kalau kita langgar api merah, orang mari apa jadi? Kita di negara kita murah ya, api merah sini berapa? 300. Kalau di Arab 3,000. Bagus sudah. 3,000 jalan kecil. Kalau jalan utama 6,000. Saya mula-mula pergi melawat tempat dia, sahabat-sahabat di Qatar, pelik gitu. Tengok kuning tu semua beri belakang dah. Kata kenapa warak sini? Arak di masukkan Mekah Madinah tu lagi tak merah, jangan berhenti. Tak berhenti dia langgar belakang kita. Dia kata sini 3,000, 6,000 bayar. Baru tahu takut.
Itu maslahah. Kalau tidak orang lantak, orang langgar jadi bahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, iza khaja salasatun fi safarin, apabila kita keluar 3 orang bermusafir, dengar, falyu'ammiru ahadahum, kita kena lantik seorang ketua. Kalau tidak, jawabnya sukar nak makan, betul tak? Pemandu driver kata kita makan kedai ni sedap ni. Yang kedua kata mana boleh sedap ni. Dia kata depan, siapa depan orang tiga kata tak boleh, tak sedap. Akhir kali balik makan rumah. Sebab tidak ada ketua. Bila ketua qarar, itu menunjukkan bahawa kepentingannya ketua. Tapi bagaimana, apa yang salahnya? Yang salahnya apabila kita nak kepada jawatan yang kita nampak tidak layak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda tuan-tuan, hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Samurah kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, ya Abdul Rahman. Tengok, Nabi kita kalau dia panggil sahabat-sahabat lengkap nama, ataupun dia panggil nama manja. Kalau Abdul Rahman dia tak panggil meh, ada gitu. Sebab nama tu tak boleh di apa ni, shortcut tak boleh. Abdul Ar-Rahman nama Allah, kenapa kita pergi panggil meh saja? Abdul Rahman kena panggil lengkap. Tak tahu masyarakat Melayu ni sama ada panggil kepala atau panggil bujur. Nah, dua tu ya. Kalau Abdul jadi bedung. Abdul Rahman jadi meh. Tak tahu. Lah. Boleh tak boleh kita panggil manja? Boleh. Ada nama-nama yang boleh direngkaskan. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni panjang kan? Nabi panggil dia Abahir. Ya Abahir. Dia jawab labbaik ya Rasulullah. Nabi kita suka nama-nama manja, nama timangan, boleh kita panggil. Jadi boleh lah balik panggil molek-molek. Tapi tak tahan kita ni salah panggil pula ada. Isteri dia nama molek dah. Tapi dia pergi panggil umi ke isteri. Terbalik pula panggil mak ke isteri. Hilang romantis. Nabi kata, ya Abdul Rahman, la tas'alil imarah. Mu jangan minta jawatan. Jangan minta. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Sekiranya kamu minta, kamu lobby nak dapat jawatan, kamu dapat, Allah Ta'ala serahkanmu dengan jawatanmu. Ambil. Artinya tidak ada keberkatan. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, andainya engkau diberi jawatan tanpa engkau minta, maka Allah Ta'ala akan bantu kamu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Contoh sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan duduk di pejabat. Alhamdulillah kita buat kerja dengan betul. Mana pergi tak penting kerja, pergi dengan waktu yang dijadualkan, kerja pula prestasi bagus, kita dinaik pangkat, ambil ya. Jangan lepas dengar hadis ni memikir esok nak dapat pangkat baru. Ustaz kata jangan minta jawatan lah. Isi borang tu prosedur saja. Jangan salah faham hadis ni. Pasal baru ni ada, bila kita baca hadis ni, ada orang tanya, Ustaz, kalau kita isi borang minta kerja tu lah, itu peraturan saja. Yang salahnya kita lobby. Kita sama-sama label lah berapa 40 apa dia G punya istilah ni. Patut kita naik ataupun dia naik, seorang dia pergi lobby, saya nak jawatan, minta pergi ampu, pergi bodek bos, akhir kali dia naik lah, orang itu tidak diberi keberkatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu penyakit syahwat. Dia tahu dia tak layak, nak juga. Maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tas'alil imarah, jangan minta jawatan. Minta dapat, Allah Ta'ala tak bantu kita. Mana tidak ada keberkatan dalam kerja buat kita. Boleh jadi kita naik pangkat, jadi bos, tapi rakyat bawah, apa ni, staff kita dia jawab, semua benci dengan kita. Seronok tak seronok? Tak suka kerja. Tak. Buat masuk pagi-pagi tengok kita lalu, masing-masing duduk cebek. Orang panggil duduk, isyarat tak baik bos. Kita nak bila kita lalu tu masyarakat, ahli-ahli pejabat kita semua happy tengok, Masya Allah. Ini dia panggil masyarakat tidak berkat. Kata di Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu,
Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ada dua orang laki-laki masuk sekali daripada kabilah dia Al-Asy'ari. Seorang dekat belah kanan, seorang belah kiri. Bila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang tu minta jawatan. Rasulullah, bagilah saya tugas, lantik jawatan. Nabi kata, ya Aba Musa, Abu Musa, Abdullah bin Qais, apa ni? Mau bawa mari dua orang ni, mari minta jawatan dengan aku, mau tahu apa? Kata dia Abu Musa, wallazi ba'asaka bil haqq, demi Tuhan yang telah bangkitkan Tuhan Rasulullah dengan benar, saya tak tahu tujuan mereka ni, saya tak tahu. Bukan kata dia buah dah briefing dah belum masuk jumpa Nabi ni, kau minta. Tak ada, tak tahu pun dia nak minta jawatan. Allahu Akbar. Bila dengar ini, Nabi kata apa? Lan aula nasta'mil ala amalina man aradahu. Dua orang ni aku tak lantik apa-apa sebab dia minta. Engkau, hei Abdullah bin Qais, aku lantik engkau pergi menjadi pendakwah qadi di Yaman. Pergi. Dua orang terbaik saja sebab dia minta. Subhanallah. Cuma kita zaman kita ini kalau tak minta, tak isi barang, mana orang nak tahu? Dulu ketua-ketua dia kenal orang. Sekarang ni mana nak kenal? Karena itulah pengajian zaman moden hari ni dia bergantung dengan sijil. Sijil betul? Sijil dia punya cemerlang, hebatlah orang tu, boleh kerja. Kalau saya pasal tu anak kita hari ni, Allahu Akbar, waktu keluar keputusan peperiksaan, nampaklah kekecewaan mak ayah. Ribu habis bayar tuition, tak dapat juga 6A ke sekolah rendah UPSR. Kalau SPM berapa belah A? Kecewa macam anak tu lah. Anak dia sudah boleh memumtaz tapi tak dapat banyak segi A. Kecewa lah. Kita mengatakan tidak. Sebab apa? Sebab dia tahu zaman sekarang ni orang nilai orang dengan kertas. Zaman dulu orang nilai orang dengan kebolehan. Waktu anak budak-budak dulu selalu arwah bapak ni, dia cerita satu kisah ibrah pengajaran. Dia kata dua orang kawan rapat satu kampung sekali. Tiba-tiba seorang kawan ni boleh jadi pegawai tinggi di istana, yang seorang lagi boleh jadi tukar sapu kan. Kaning seorang, DO seorang. Gitu. Yang pangkat rendah ni tak puas hati. Macam mana tuanku lantik saya, kawan rapat sekampung duk main berambak sekali, tiba-tiba dia besar, saya kecil. Kenapa? Hak pangkat besar tu setuju lah dia, tak ada masalah. Tika apa lagi dia besar. Jawab dia raja ni, tak apa, kita tengok hari ni siapa yang layak, siapa yang bersalah. Mungkin saya salah lantik. Awak dua orang ni turun bawah rumah, duduk kat istana kayu, masuk bawah istana ni, dalam masa 15 minit naik balik. Turun dua orang. Hak seorang ni tengok kucing beranak. Kau ada kucing beranak. Pergi tengok pula. Gitulah bila nak cukup 15 minit naik balik. Yang seorang lagi pula ada kertas kat tangan, kucing beranak. Dia pergi tengok berapa jantan berapa betina, tulis. Dia ni ada benda pelik tanda dah. Tiang rumah pun dia bilang berapa. Bila naik atas, raja tanya, awak nak naik pangkat ya? Ya. Ada apa kat rumah? Bawah saya rumah. Dia kata ada kucing beranak. Berapa ekor anak dia? Tak bilang. Sudah. Rumah aku ni berapa tiang ada? Tak tahu. Dia duduk jalan kat bawah tu poin. Awak yang pangkat besar dia catat belakang. Itu dia panggil, kalau tak ada sijil sekalipun, di saat orang menilai manusia dengan apa? Nilai dengan kepakaran, dengan kebolehan. Hari ini sukar. Orang sijil dulu, lepas tu baru ada pengalaman. Baik. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat lain, Nabi kata, innakum satahrisuna alal imarah. Kamu semua ni akan berebut-rebut nak mendapat jawatan. Ingat, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah.
kamu akan ingat bahawa kamu akan menyesal pada hari kiamat. Fani'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Sebaik-baik al-murdi'ah. Murdi'ah itu makna susuan, tapi tak baik waktu nak lepas susu. Itu bahasa kiasan. Kata Ibnu Hajar, waktu dapat jawatan tu baik tak baik? Oh, seronok lah kita, semua pangkat boleh, orang hormat boleh, gaji besar boleh, semua dapat boleh. Tapi waktu kita berpisah dengan dunia ini, baik ke tak baik? Jawabnya tak baik. Sebab banyak benda-benda yang kita kena bertanggungjawab dengan jawatan yang kita pegang. Tambah-tambah lagi jawatan yang kita naik dengan cara yang tidak benar. Jadi sabarlah, tak usah duduk sibuk sangat. Maka kesimpulan daripada muqaddimah hadis tadi, kata di para ulama, orang yang minta jawatan ini ada dua mahzur, dua masalah besar. Yang pertama menunjukkan dia kepada al-hirsu ala dunia war riasah. Orang ni sangat tamak kepada dunia dan juga kepada jawatan ketua. Boleh jadi dengan ada jawatan, dengan ada kuasa, dia senang nak ambil harta-harta yang terkumpul di dalam khazanah negara. Yang kedua, bahaya yang kedua, orang yang berebut jawatan ini, Allah Ta'ala tak bantu dia. Sebaliknya Allah Ta'ala serahkan urusan dia kepada dia sendiri, dan dia tidak mendapat bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi baru kita nampak dua perkara yang cukup besar. Kemudian kita berpindah pada gambaran dan keadaan orang yang mencintai jawatan. Apa dia gambaran? Yang pertama sekali, jawatan dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tilkad darul akhirat naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang pertama sekali, orang nak jawatan ni sebab apa? Sebab nak ambil kedudukan di dunia. Maka jawab dia yang pertama tadi selesai masalah. Dia nak ambil je lah, tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, yang ini bahaya yang kedua lah. Sebab kita menggunakan jawatan agama, guna jawatan agama untuk mendapat kedudukan dunia. Ini berat ke tidak? Kata di Ibn Rajab, fahaza afhus minal awal wa aqbah. Lebih buruk dan lebih dahsyat. Orang hak dunia, tak apa, dia nak dunia dia ya. Tapi menggunakan agama untuk mendapat kedudukan dunia, ini cukup menakutkan kita. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah SWT selamatkan kita semua daripada penyakit yang agak bahaya ini. Tulis seorang kata-kata ulama menarik. Qala Ats-Tsauri, kata di Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, innama fuddila al-ilm, dilebihkan orang yang punya ilmu agama ini. Sebab apa? Sebab dia biasanya orang ada ilmu, dia akan takut pada Allah Azza wa Jalla, maka dia lebih. Kalau dia ada ilmu tak takut, dia macam orang lain juga, bahkan lebih dahsyat. Kalau kita tanya orang jahil, kenapa awak buat macam ni? Saya tak tahu. Agak-agak malaikat nak pukul pun tak apa deras. Betul tak? Pukul juga. Dah kenapa tak belajar tak tahu. Jangan sedap hati pula, kalau macam ni jangan belajar lah kita buat tak tahu dekat malaikat. Tak. Tapi kalau dia langgar perintah Allah dengan ilmu yang ada pada dia, itu bahaya. Sebab mu tahu kenapa kamu buat. Saya kadang-kadang tengok, minta maaf, ini realiti kehidupan semasa. Tak sebut kita kena sebut, tak sudah juga kalau tak sebut. Dalam masalah penjagaan aurat isteri dan anak-anak kita sekarang, kumpulan yang mendedahkan aurat, pakai baju pun tak cukup saiz, pakai seluar pun ketat contohnya. Adakah dia tak tahu benda tu haram? Tahu tak tahu? Cuba tanya muslimah kita, tahu ke tidak? Tahu dah. Tahu lah ke? Kenapa dia buat? Itu dia panggil godaan nafsu. Maka saya tulis suatu kata-kata, orang yang mendedahkan aurat, sama ada tak tahu
atau buat-buat tak tahu. Nah, dia bukan tak tahu, dia ni buat tak tahu. Itu lebih bahaya daripada tak tahu. Itu kata di Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, tidak ada beza orang ada ilmu tak ada ilmu kecuali dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Maka yang kedua tadi yang bahaya sebab apa? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bisufaha. Siapa dia menuntut ilmu semata-mata nak challenge, nak cabar orang-orang yang bodoh, awak tak reti saya pandai, au yujariya bihil ulama, ataupun nak pergi berdebat dengan para ulama, sebagaimananya berlaku sebahagian daripada tempat masyarakat sekarang. Ada ilmu sikit dia nak cabar orang. Cabar orang lalu tengok orang ni cabar. Au yasrifa wujuhan nas ilaih, ataupun nak menarik perhatian orang kepada dia. Jangan main tu. Tok guru besar, alim ulama tu, kita kena hormat. Apa jadi orang ni? Adkhalahullahu nar, nasaya Allah Ta'ala akan campak dia ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Pasal itulah kata daripada ulama, bahayanya penyakit apa ni? Penyakit nak cinta jawatan melalui agama. Tapi kalau orang bagi jawatan, ambil ya, tidak jadi masalah. Maka ada manusia ni baik, asalnya baik, tawaduk, buat kerja baik. Bila boleh jawatan ataupun naik tinggi darjat, maka dia berubah. Ini semua bahaya. Kemudian kita bagi sedikit lagi beberapa senarai peringkas tentang fenomena mencintai jawatan, fenomena suka kepada jawatan. Bagaimana, apa fenomena dia? Yang pertama yang sangat bahaya, iaitulah orang ini macam mencabar kedudukan Allah Azza wa Jalla. Mencabar kedudukan Allah Azza wa Jalla, banyak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah kata apa? Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalam. Tuhan kata, aku telah mengharamkan diri aku ini melakukan kezaliman kepada hamba-hambaku. Maka kamu manusia jangan buat zalim kepada orang. Tapi berapa banyak kita tengok hari ini pemimpin-pemimpin atas dunia ini yang telah membunuh, melakukan kezaliman, penindasan kepada rakyatnya sendiri. Sebab apa? Sebab nak jaga kedudukan. Kalau tak mahu kedudukan, dia tak payah buat zalim. Yang kedua, fenomena yang kedua, orang yang mencintai jawatan ini, fuqdanul ikhlas fil amal, hilang keikhlasan dalam kerja buat. Dia kerja ada pulangan. Kadang-kadang kita nampak ada seorang sebutkan jadi masalah pula, tak sebut tak apa jelas. Contoh, ada seorang ni kalau musim-musim itu muncul lalu dia ada. Pasal itulah ada seorang, dia kata kita dengan jawatan ni jangan jadi macam kapal selam. Tahu kapal selam? Timbulnya sekali, tenggelamnya lama, kata. 5 tahun sekali timbul, lepas tu hilang entah ke mana. Ini panggil kapal selam. Jangan main. Maknanya kita buat kerja bukan kerana kita nak bekerja, nak berkhidmat, tetapi kita buat kerja kerana apa? Kerana ada pulangan. Waktu kapal selam nak timbul ni, timbul. Ini fuqdanul ikhlas. Itu di antara yang kita takut bila kita kalau ada jawatan, kerana jawatan. Yang ketiga, dia tidak akan bekerja sekiranya tidak diberi jawatan. Kita ni kadang-kadang tak usah kata apa, sama-sama kita lah dalam masjid. Bila kita jadi AJK masjid, bukan main rajin je. Tak, mari masjid pun awal. Biasalah pertukaran jawatan, gile-gile jawatan tu seronok juga. Orang lain nak khidmat juga ke masjid, rumah Allah. Bila tak ada jawatan, duduk solat buka sah belakang. Itu nampak ini fenomena hubbur riasah. Kenapa duduk belakang sekarang ni? Bagi orang besar ya kat depan. Sah depan ni ada syarat orang besar ke tak ada? Duduk sah depan ada syarat? Tak ada syarat. Yang ada syaratnya, Nabi kata belakang imam. Liyali minkum ulin nuha wal ahlam. Yang duduk di belakang aku ini orang-orang yang cerdik dan ada orang-orang yang berumur. Sebab apa? Takut imam terbatal solat, dia boleh ganti. Bukan orang tua.
Nabi tak kata yang duduk belakang aku ni orang tua-tua lah. Orang tua pun kalau imam tak ada, dia lompat juga lari. Siapa nak naik jawab, nak naik ganti lah. Jadi yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan tanda, kalau ada ni, mana kita adalah sifat suka menyebut keaiban orang dan kelemahan orang lain. Kita ni kadang-kadang tak, bila mari orang, kita ustaz juga ataupun kita ni pegawai juga, mana pandai dia tu, pelekeh kawan, itu tanda hubbur riasah. Berapa banyak hari ni orang-orang yang suka menjatuhkan orang. Sebab apa? Sebab dia nak naik. Allahu Akbar. Kita tengok fenomena ni sangat-sangat berat. Jadi para jemaah sekalian, kita cuba jangan terjebak dengan bahaya yang ada di hadapan kita ini. Sebab apa? Kalau kita ada fenomena itu, cuba nu'alis, gilak balik hati kita, ubah balik hati kita, supaya tidak terperangkap dengan mainan syaitan yang cukup berbahaya. Itu mainan syaitan yang cukup berbahaya. Kita kena ingatlah, berhati-hati. Jangan, mana kalau kita rasa tak suka dengan orang pun, diam-diam lah. Mana kalau kita komen. Saya ingat ada seorang dulu, dia duduk komen, apalah ustaz ni ada PhD bukannya pandai. Sedap. Tiba-tiba ada orang bagi tahu kepada saya, ustaz, ada masalah apa awak dengan dia tu? Asyik duk konvey ke PhD ya. Saya kata, saya tak ada masalah apa, coba awak pergi tanya dia, dia ada CJ apa? Ya, dia duk komen orang tu, CJ apa dia ada? CJ menengah agama pun tak ada. Yang dia dengar kitab boleh mengajar. Akhir sekali dah ramai sangat orang repot. Waktu saya kuliah, kita kata ginilah tuan-tuan, kita ni duduk dekat dengan stesen kereta api. Stesen kereta api, coba awak pergi duduk dekat stesen kereta api. Kalau gerabak, apa yang gerabak kereta api ni, kalau bunyi kuat kokang tu, pergi tengok penuh ke tak penuh dalam tu. Gerabak kosong, kuat bunyi, betul tak? Kalau waktu dia penuh barang, bunyi keh gitu ya jalan, tak bunyi kuat. Pasal kita kata kalau kuat bunyi tu, betul tu. Ini dipanggil hubbur riasah, semata-mata nak jatuhkan orang itu, maka dia pelekeh kawan. Allahu Akbar. Yang kelima, dia tak akan tunjuk orang lain yang lebih alim daripada dia. Hari ni ramai orang mari tanya masalah hukum. Ustaz, saya nak tanya tentang gini faraid ke, masalah apa ke, kita tak boleh jawab dah pada kira. Tapi kita tak akan transfer orang ni kepada ustaz lain, sebab takut hilang pengaruh. Walahnya kita tahu dalam kampung kita ni ada seorang pakar dalam bidang apa ni, faraid. Saya dalam bab ni saya kurang, yang mahirnya ustaz fulan, awak pergi jumpa dia. Tak akan transfer dia. Sebab apa? Punya ustaz ni tak reti je. Tak mau jatuh. Ini tanda-tanda juga. Jangan pergi. Sepatutnya kita bersifat tawadhu. Ini satu fenomena yang tak baik dalam masyarakat. Kita ni kadang-kadang duduk dalam grup ramai-ramai. Dalam grup ramai-ramai kan. Bila orang tanya soalan, kita ada ustaz kat situ. Patutnya dia yang jawab. Tak, orang lain jawab awal lagi. Sudah tanya, jawab dah. Sebab apa? Kita rasa kita lebih pandai ataupun lebih tahu, maka itu dia panggil hilang sifat tawadhu. Orang ni juga termasuk di kalangan yuhibbut tasaddur, suka nak mengangkat diri. Yang keenam, rasa kecewa apabila orang lain dapat, kita tak dapat. Kecewa, itu juga tanda kita. Kalau kita kata tak apalah, sekali-sekala kita tukar, apa salahnya, maka kalau ada sifat itu menunjukkan orang itu masih lagi dikira tidak ada sifat tawadhu, dan masih lagi ada fenomena dalam hati dia tu sifat hubbud dunia. Yang ketujuh, takabur dan buruk muamalah dia dengan orang. Buruk muamalah. Seorang sahabat nama dia Al-Miqdad bin Aswad.
Dia kata dia telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buat satu urusan. Kamu ambil jawatan, dia pergi buat urusan. Dia pergi. Selesai urusan dia balik, Nabi tanya dia, "Kaifa wajadtal imarah?" Ya Miqdad, bagaimana kamu dapati setelah kamu pegang jawatan sekejap, apa kamu dapati? Ya Rasulullah, saya duk tengok, duk nampak sangat, apa nampak? Waktu saya pegang jawatan, annan nasa kullahum khawalun. Orang minat belakang saya. Tengok saya semua pakak mari dekat belakang sebab kita ada jawatan. Tapi waktu saya tak ada jawatan, tak ada siapa mari. Kata di Miqdad, wallahi ya Rasulullah, lepas pada ni saya tak nak jawatan apa-apa dah, sebab orang akan bermuka-muka dengan kita. Sebab apa? Sebab kita dipuji kerana kita ada sesuatu. Yang ke-8, tanda yang ke-8 ini, siapa yang suka nak dapat jawatan, maka dia tidak akan dapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan menyesal di akhirat nanti. Yang ke-9, iaitu ada setengah orang ini terpaksa menundukkan kepala dia kepada orang-orang bukan Islam semata-mata nak mengalahkan lawan dia walaupun orang Islam. Pernah satu masa, ini sejarah, tuan-tuan catat sejarah ni kerana hebat. Seorang tokoh ulama nama dia Izzuddin bin Abdul Salam. Pernah dengar kan nama hebat ni? Izzuddin bin Abdul Salam ni gelaran dia Sultan Ulama. Tak ada lagi orang lain Sultan negeri je. Izzuddin bin Abdul Salam ni dia punya title jawatan dia Sultan Ulama wa Bai'ul Muluk, penjual raja-raja. Mana jual? Orang jual ikan, dia jual raja. Hebat. Dia ni sewaktu berlaku pertempuran di antara Raja Mesir dengan Raja Syam, Syria. Kumpulan Raja Syria ni pernah minta tahaluf. Mana tahaluf ni? Kerjasama bantuan daripada golongan Rom untuk mengalahkan kerajaan Islam di Mesir. Izzuddin bin Abdul Salam bangun, naik atas mimbar Damsyik di Syria, berkhutbah, menyatakan bangkangan dia, penentangan dia terhadap keputusan itu. Dan dia telah dilucutkan jawatan dalam masa itu juga, bukan 24 jam, masa itu juga jawatan dia dilucut. Dia kata saya tak pelik lucut jawatan, tapi dia menentang. Ini berlaku kes sebab apa? Sebab kumpulan yang Syam, Syria nak mempertahankan jawatan dia, terpaksa guna orang kafir untuk mengalahkan kawan, walaupun negara Mesir Islam. Ini banyak. Yang ke-10, ini kena kepada kita ni tuan-tuan, bimbang juga kita ni. Yang ke-10, ada muqabulil haqqi war ruju' ilaih. Orang ni tak mau tunduk kepada kebenaran dan tak mau balik semula kepada yang benar. Ini juga contohlah, kita kata seorang ni imam, dia baca salah, orang pergi tegur dia, buat saya mengaji juga, kalau awak belajar tajwid, saya pun tajwid. Sebab apa? Dia nak jaga kedudukan dia, tak mau tunduk, tak mau mengaku silap. Ini juga satu perangai suka kepada hubbur riasah. Apa salahnya orang tegur kita? Ini banyak saya tengok amalan-amalan yang kita buat. Contohnya, bila kita kata ini tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, agak-agak orang akan ikut ke orang akan marah? Mana boleh? Mana boleh apa? Ini dalil ada, Al-Quran cakap, ini hadis Nabi SAW, tapi mereka tidak akan lari, mereka tidak akan tunduk, bahkan meneruskan agenda dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu, tak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-11, at-taqarrubu ila salatin wa mujalasatihim, mendampingkan diri kepada pembesar-pembesar. Kalau pembesar mari, dia paling besar sekali, duduk depan. Puji juga Allah Ta'ala Maha Kaya, siap dengan lagu, siap dengan slogan-slogan. Jangan main, kita jangan nak puji orang, puji betul-betul. Ini siapa peringkat
pujian-pujian yang melampau, orang tengok pun meluak tengok, ish pelik dia ni, ada tak? Dengan hadis ni peringatan kepada kita daripada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni seorang sahabat Nabi yang masyhur. Dia dengar Nabi SAW bersabda, sayakunu ba'di umara, selepas daripada aku tak ada ni akan muncul pemimpin-pemimpin. Faman dakhala alaihim, siapa dia pergi bertemu dengan pemimpin, fasaddaqahum bikazibihim, dia membenarkan pembohongan kawan tu. Oh ini orang hebat ni, setarah dia ni dengan khalifah-khalifah contohnya. Wa a'anahum ala zulmi, dia membantu kezaliman kawan tu, menyokong juga. Nabi kata apa? Falaisa minni, orang ni bukan daripada pengikut aku. Walastu minhu, aku tak mengaku dia daripada aku. Walaisa biwaridin alal haudi, dan dia tak akan sampai ke kolam aku pada hari kiamat. Berat ni. Tuan-tuan tulis ni hadis, bahayanya mengampu, bahaya mengampu. Sebab apa ampu? Nak suruh kita dapat kedudukan. Sebaliknya, walam waman lam yadkhul alaihim walam yu'inhum ala zulmihim, siapa dia tak masuk, tak pergi jumpa orang, dia tak bantu mereka di atas kezaliman, dia tidak membenarkan apa yang pembohongan mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dia daripada pengikut aku dan aku daripada dia, wa huwa waridun al haud, dia juga akan datang bertemu dengan aku, kata Nabi SAW, di tepi kolam. Ni yang ke-12, hubbus syuhrah. Orang yang suka jadi ketua ni biasanya dia suka nak glamour. Syurah ni suka nak glamour lah, supaya orang puji dia, orang angkat dia. Yang ke-12, 13 dah. Yang ke-13, iaitulah suka orang puji dia walaupun dia tak betul. Kita ni kalau orang puji jangan. Kalau benar kita tak ada orang puji cakap, salah tu. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kita betul. Ini orang puji, tak apalah, awak dah makan? Belum lagi? Belanja habis orang sebab dapat pujian, rusak habis. Yang ke-14, bahayanya al-qaul al-kazib, pembohongan dan berdusta ke atas Allah Azza wa Jalla. Dalam fatwa-fatwa kita tak apalah, asalkan ketua setuju, kita cari je hadis-hadis yang boleh menyebabkan ketua suka. Pernah berlaku zaman dulu, khalifah zaman dulu suka main burung. Orang dulu kuda, panah, ni burung sakar, burung lang ni dia boleh memburu. Tengokkan cerita burung tu, dia boleh tangkap seekor kambing buat naik. Oh hebat burung lang ni, ratus ribu harga. Jadi bila dia ni masuk, dia tengok masuk dalam majlis raja, raja suka burung, dia tambah hadis. Oh Nabi kita ni suka dengan benda yang ada tak kaki ni lah, kuda apa ni, satu lagi yang terbang ni. Jadi kata ulama hadis, bohong besar tu, tak ada riwayat lagi tu. Maka termasuk di dalam pembohongan kepada Allah dan Rasul, iaitulah orang yang bermuka-muka kepada pemimpin semata-mata nak mendapat tempat, dia sanggup cari hadis, buat hadis, reka hadis untuk pemimpin. Jangan main. Kita hari ni pun cari hadis juga ni, walaupun hadis tak betul, bawa juga hadis nak suruh betul. Yang ke-15, qaswatul qalb, kerasnya hati dan pergantungan hati lain daripada Allah, dan banyak dia sibuk dengan daripada berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang penulis pendakwah ni, dia kata apa, kita ni sibuk dengan kerja-kerja kita sehingga tak boleh baca Quran. Betul tak? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alima an lan tuhsuhu faqra'u ma tayassara minhu, Allah kata bacalah setakat mana yang kamu sempat. Dalam Quran Allah ajar kepada kita baca setakat mana yang kita sempat. Sibuk setakat mana kita, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa Al-Quran itu dibaca. Kalau tidak rugi kita. Yang ke-16, yang terakhir, kita nampak berlakunya syahnak permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Hasil daripada mana? Hasil daripada orang ini suka kepada kedudukan. Tak apalah, pecah-pecahlah, apa nak jadi-jadi. Kadang-kadang kita rasa ajaib dengan dunia hari ni. Nah, orang yang berkelahi berpuluh-puluh tahun, akhir kali berkawan balik semata-mata nak mendapat tempat.
Ajaib. Ini kita kata hubbur riasah, ini penyakit dia panggil dalam kata-kata sahabat tadi asyahwatu al-khafiyah, penyakit syahwat yang tersembunyi. Jadi janganlah kita ada penyakit yang bahaya ini. Ada 5-16 fenomena tadi, kita coba tengok. Kalau ada dalam diri kita, coba bersifat tawaduk, buka balik. Macam mana kita nak hapuskan perkara yang tak baik tadi itu ini, maka kata di para ulama, nak mengubati penyakit ini ada beberapa perkara. Tuan-tuan tandalah di antaranya kita semak perkara yang tersebut, kemudian kita cuba tinggalkan benda yang itu semua tanda-tanda. Ada tanda ni ubat. Dan kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajar supaya kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita bersifat dengan tawaduk dan kita tidak suka kepada benda-benda yang boleh menyusahkan kita di akhirat. Para jemaah sekalian, itulah di antara penyakit hati yang kita boleh kenal pada kali ini. Kita akan sambung lagi dalam masalah beberapa sebab dan bagaimana nak menangani masalah yang besar ini secara detailnya, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.